Dasar langit terbuka dan dunia tanpa sempadan pada hari ini telah menyaksikan bahawa golongan LGBT semakin meningkat dan semakin berani menunjukkan taring. LGBT ini sebenarnya bukanlah fenomena baru. Sejarah LGBT pertama kali terjadi pada zaman Nabi Lut AS. Allah telah mengabdikan kisahnya dalam Al-Quran sebagai peringatan kepada manusia agar tidak melakukan penyimpangan dan melampaui batas. Adapun menurut kaum transgender, kisah cinta sesama jenis sudah ada pada masa peradaban kuno, iaitu pada zaman Yunani kuno. Setelah Perang Dunia Kedua, kelompok homoseksual ini muncul kembali dan memulai pengaruhnya di dunia barat seperti Inggeris, Perancis, Jerman, Belanda dan Amerika Syarikat. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, bisexual dan transgender. Lesbian merupakan perempuan yang memiliki ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin perempuan. Manakala gay pula merujuk kepada individu berjenis kelamin lelaki yang saling memiliki ketertarikan antara satu sama lain. Bisexual adalah individu yang tertarik kepada setiap gender, tidak hanya perempuan atau lelaki, tetapi juga transgender, gender binary, non-binary dan lain-lain. Transgender pula merupakan seseorang yang membuat pembedahan menggantikan alat kelamin atau terapi hormon. Yang terlibat dengan gejala LGBT ni kebanyakannya yang menunjukkan kecenderungan untuk menonjol kalau dari segi jantina dia lelaki lah. Perempuan pun ramai tapi kebanyakan lelaki tu lebih berani nampak, maknanya dia lebih banyak dia punya dari segi bilangan dia tu. Yang pertama mungkin sebab dia dah besar, maknanya golongan dia dah banyak, dah ramai, dia rasa dia kuat. Jadi dan bila dia rasa dia kuat tu, kalau ada dia berlaku apa-apa yang kemungkinan dia akan buat tu, risiko tu, dia akan ada backup lah. Maksudnya dia rasa ada sokongan. Pertama kali yang datang kepada saya, dia melibatkan salah laku lah. Maksudnya LGBT ni golongan yang menggelarkan diri mereka dengan bangganya, maknanya tidak ada selindung lagi. Okey. Yang pertama sekali, bila dia buat benda yang Allah Ta'ala haram dah, agama haram dah, dia bagi ancaman kepada agama tu sendiri lah. Dia akan terus menjadi perbahasan bagi orang yang mempertahankan agama lah. Maknanya kita golongan-golongan yang nak menjaga agama, dia akan bersuara dan dia akan bertembung sentiasa. Jadi nak tak nak, golongan ni harus dikecilkan dia punya koloni dia. Kesan kesihatan biasanya lebih kepada penyakit bawaan seks lah. Ada banyaklah syfilis, HIV kalau teruk kita boleh dapat AIDS. HIV dengan AIDS tu, HIV nama virus. Tapi bila HIV tu dah sampai, HIV ni kerja dia merendahkan imun sistem. Bila imun sistem dah terlampau rendah, banyak penyakit lain masuk. Penyakit kulat, penyakit apa semua masuk dalam badan dan senang dapat sakit. Orang batuk sikit kat kita pun kita akan dapat jangkit senang. Antibody tak ada. Sampai level tu barulah kita katakan dia dapat AIDS. HIV sebenarnya nama virusnya. AIDS ialah kesudahan penyakit tu jika tak dirawat lah, jika tak ambil rawatan. Dia ada rawatan sekarang tapi bukannya untuk baikkan HIV tu, tapi untuk kawal daripada virus tu menyerang sampai antibody habis. Daripada segi sifilis, itu semua penyakit bawaan seks lah. Banyak yang ada jadi kadang-kadang kalau daripada penyakit lain tu sama saja macam orang biasa. Kalau batuk sesama, lelaki dengan perempuan pun kalau bersama boleh dapat batuk sesama. Kalau lelaki dengan lelaki pun boleh batuk sesama. Jadi saya rasa secara umumnya memang dah terbukti HIV dengan sifilis tu akibat ni lah, akibat daripada berkembang pun antara faktor dia akibat daripada ni lah, aktiviti LGBT ni. Tapi dari segi penyakit lain, jantung semua tu tak ada masalah. Paru-paru, asma, kalau memang dia ada asma lah, tak kisahlah dia LGBT ke dia orang biasa ke, macam tu. Dari segi peratusan memang saya tak pasti, tapi
data dia kata daripada tahun 80-an dulu penyakit HIV ni datang ni daripada monyet kata saya. So ia adalah zoonosis. Zoonosis ni maksudnya penyakit sesama haiwan tetapi masuk ke manusia. Banyak penyakit yang haiwan yang kena, macam contoh H1N1, H5N1, semua penyakit haiwan. Tapi bila dia masuk ke dalam manusia, dia susah nak rawat. Tu namanya zoonosis. Kalau penyakit sesama kita macam kita lah, awak batuk, saya batuk. Macam influenza. Influenza ada banyak ni lah, macam H5N1, H1N1 tu penyakit zoonosis. Tapi kalau yang influenza biasa yang kita common flu, orang cakap common flu, dapat kat awak, dapat kat saya. Itu sama-sama manusia. Okey, ni zoonosis, penyakit haiwan terlepas kat manusia. Jadi HIV salah satu daripada dia, datang daripada monyet. Saya tak tahu apa benda orang tu buat, macam mana boleh dapat kat orang, tapi dah rasanya dekat 300,000 lebih lah yang dah meninggal daripada tahun 80-an ke 2000 ke sekarang lah, 2000 lebih ni, 300,000 lebih satu dunia mati akibat daripada AIDS bukan HIV, AIDS AIDS ni lah orang-orang yang LGBT ni, orang-orang gay biasanya gay, dia orang tak cakap LGBT lah, biasa dia cakap lesbian and gay ataupun transgender macam tu. Jadi kita tak boleh nak kata semua LGBT, nanti kan marah pula dia orang. Jadi kita kata ni fakta ni cerita pasal orang yang bisexual dan juga homoseksual. Dia adalah hadis Nabi melaknat mutasyabbiha, orang yang nak menyerupa lelaki dengan perempuan ataupun perempuan dengan lelaki. Hak kebebasan manusia ni bebas nak buat apa saja. Dia tak boleh melarang hak kebebasan manusia. Itu bukan orang Islam. Tapi kita Islam, kita dah ada undang-undang kita. Memang Tuhan dah Al-Quran ada, hadis ada, meletakkan undang-undang berkenaan dengan hubungan dengan sejenis. Permasalahan berkaitan dengan LGBT ini sememangnya perlu dibendung secara agresif kerana resiko untuk menjadikannya menular secara kritikal sangat tinggi. Dalam era globalisasi dan media sosial kini, masyarakat sangat mudah untuk terpengaruh dengan setiap apa yang dipapar dan dipertontonkan kepada mereka tanpa menilai kesan baik dan kesan buruknya. Pelbagai isu dapat dilihat yang kesemuanya menjurus kepada perkara negatif yang mampu merosakkan institusi masyarakat dan seterusnya memberi risiko kepada keruntuhan sebuah negara. Peruntukan undang-undang sedia ada perlu diperkemas dengan kadar yang segera bagi memastikan setiap permasalahan baru yang muncul dalam negara dapat diatasi secepat yang mungkin. Gejala LGBT ini sememangnya suatu yang sukar untuk dibendung jika pihak berwajib gagal untuk bertindak pantas dalam memberikan respon terhadap tingkah laku LGBT. Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak yang diberikan tanggungjawab untuk menangani isu LGBT ini, namun segala cabaran itu perlu ditempuh dengan bijaksana agar kegiatan LGBT ini dapat dikengkang sehabisnya. Usaha-usaha yang dicadangkan diharap dapat membantu menyelesaikan masalah LGBT ini dan akhirnya memastikan kehidupan sosial masyarakat sentiasa berada dalam keadaan sepatutnya.